Assalamualaikum dan selamat petang kepada anda yang sedang menonton kami hari ini bertemankan saya Eliza Isham dan juga Mira Han. Kami bersiaran secara langsung daripada Studio C Suka TV dan program kegemaran anda, program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Ya, betul tu. Jadi pada hari ini kita akan temankan kakak-kakak yang bercuti, mak-mak yang bercuti pada hari ini sambil-sambil masak, tengah berehat tu daripada pukul 5 petang sampailah pukul 6 petang di saluran 116 MyTV. Ataupun kalau keluar tengah bercuti jalan-jalan tu boleh juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk tonton kami secara langsung. Betul Mira, dan memandangkan hari ini sebenarnya hari cuti untuk Malaysia. Betul. Jadi hari ini merupakan hari perayaan Hari Natal. Kami dari Suka TV ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Natal kepada semua penonton yang menyambut perayaan pada tahun ini. Ya, betul tu. Jadi macam Eliza cakaplah, seperti dekat negara-negara lain, negara kita pun ada penganut agama Kristian yang menghormati dan merayakan Hari Natal ini. Betul tu. Jadi antara aktiviti utama sambutan ini ialah tradisi bertukar-tukar hadiah. Betul. Selalu kita tengok kan. Saya Menghias pokok Krismas. Betul. Upacara keagamaan di gereja, rumah terbuka dan ziarah menziarahi antara satu sama lain. Betul tu. Dan sambutan Hari Natal dimeriahkan dengan hiasan pokok Krismas yang dipasang dengan lampu yang berwarna-warni Mira. Ya. Tak lupa juga pada bungkusan hadiah-hadiah yang diletakkan pada bawah pokok Krismas yang akan dibuka pada hari tersebut. Pokok Krismas adalah salah satu elemen yang paling penting apabila menjelang perayaan Krismas ini. Ya, betul tu. Itu memang elemen yang utamalah. Sebab Betul. apa? Pokok Krismas ni akan dihiasi dengan pelbagai jenis perhiasan. Ada kalungan, ada jurai dan yang paling seronok budak-budak suka. Ada gula-gula tongkat. Ya, betul. Jadi pokok ni sebenarnya ada orang yang buat hiasan dekat dalam rumah dan ada juga dekat luar rumah. Betul. Macam contoh kalau kita pergi mall, selalu kita akan nampak ada beberapa jenis pokok yang dijadikan sebagai pokok Krismas, sama ada pokok pine ataupun pokok fir. Dan pokok ini ada yang ditebang, memang betul-betul real pokok punya, Eliza. Dia ambil yang besar tu kan yang Mira, besar kan? tu. Tapi ada juga yang diletakkan dalam pasu dan ada juga pokok buatan. Betul tu. Tapi anda janganlah pula pergi tebang pokok rata-rata macam Mr. Bean buat tu. Oh, tidak. Tak. Kena cari pokok pine ataupun pokok fir. Jadi pada malam Krismas, kebiasaannya semua ahli keluarga akan berkumpul di rumah ibu bapa mereka dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan. Betul. Ialah dengan hadiah, dengan makanan, dengan lampu dan sebagainya. Tetapi kanak-kanak tidak digalakkan untuk menghadiri upacara sembahyang pada belah malam. Mereka sebaliknya disuruh tidur kerana mengikut kepercayaan mereka, ketika waktu mereka tidur, Mira, Santa Claus akan datang bawa hadiah untuk anak-anak tersebut. Sebab itulah kita tengok kalau cerita-cerita orang putih tu kan, hadiah-hadiah macam token Santa Claus tu. Betul. Itulah kepercayaan mereka, Mira. Waktu hari Natal ni juga, Eliza, saya menunggu-nunggu. Sebab apa? Banyak movie-movie daripada barat ni yang menunjukkan mengenai hari Natal. Kita tengok Santa Claus disesat lah. Cerita Home Alone dan sebagainya. Betul saya, tak? Eliza. Okey, jadi permulaan segmen ni kami nak kongsikan kepada anda antara aktiviti yang anda boleh lakukan di hari Natal dan hari cuti dalam segmen Warta Ilmu. Baiklah Mira, semestinya banyak sangat aktiviti yang kita boleh lakukan walaupun kita tak menyambut perayaan Natal. Sebab kita tahu kita ada yang Muslim dan sebagainya tak menyambut. Tapi apa yang kita boleh buat adalah satu, kita boleh memasak bersama yang tersayang. Jadi musim cuti Krismas ni juga dipenuhi dengan makanan yang sangat-sangat lazat. Jadi terdapat pelbagai hidangan yang dijual. Tapi membuatnya bersama-sama dengan orang yang tersayang menjadikan dia lebih istimewa. Jadi antara hidangan yang penting ketika hari menyambut hari Natal ni adalah ayam Belanda panggang. Yang besar tu. Lepas tu kita ada biskut Christmas. Lepas tu kita ada shepherd pie dan juga puding plum. Puding plum ni memang special, Mira. Memang kadang-kadang orang yang menyambut hari Natal ni memang puding plum is wajib.
Kita kalau cerita pasal makanan ni Eliza, tak kisahlah makanan apa, memang telio dibuatnya. Betul, tak kisahlah apa pun, betul tak? Betul. Okey, nombor 2. Selain memasak, ada juga permainan. Jadi kita boleh main bersama keluarga dan rakan-rakan. Tak kira berapa pun umur anda, permainan ni sebenarnya berfungsi. Kenapa? Dia mencipta ketawa, persahabatan, keseronokan. Jadi boleh mengeratkan lagi silaturahim. Jadi antara permainan yang boleh dilakukan ketika Christmas adalah syarik. Di mana syarik ni seorang bergila-gila bertindak berdasarkan item atau adegan. Contohlah Eliza, saya buat macam ni. Peace, yo. Datuk terus dapat pandai. Jadi macam itu adalah contoh dia. Macam tu. Dia ada yang berlakon, ada yang melukis. Menarik. Jadi seronok itu salah satu benda yang merapatkan silaturahim. Ya, betul. betul. Tak? Jadi yang ketiga, anda boleh berkongsi cerita antara satu sama lain. Jadi Christmas merupakan hari untuk bersatu semula dengan orang yang tersayang dan merenungkan masa pada tahun yang berbeza. Jadi apabila setiap generasi membesar dan garis masa itu berbeza, anda boleh minta anak kecil anda untuk bertanya kepada datuk nenek mereka tentang hari tua dan pengalaman hidup mereka. Dan anak-anak juga boleh berkongsi apa saja yang terbaru kejadian yang dalam hidup mereka, bercinta ke, putus cinta ke, ada anak ke, semua boleh berkongsi cerita antara satu sama lain. Ya, betul tu. Sebenarnya saya rasa itu sangat menarik Eliza. Sebab apa? Sebab bila kita masih muda. Jadi sangat penting untuk kita tahu cerita-cerita daripada atuk nenek kita. Betul. Sebab bila mereka dah tiada, kita dah tak tahu dah cerita hidup diorang. Betul. Kisah dia terputus begitu sahaja. Jadi yang keempat. Ini yang paling best yang ditunggu-tunggu. Acara pertukaran hadiah. Jadi dalam acara Santa ni Eliza, beberapa orang dalam kumpulan ataupun dalam family bertukar-tukar hadiah secara rahsia. Maksudnya contoh, saya bagi hadiah, saya belikan handphone. Okey. Nak bagi dekat Eliza tapi Eliza tak tahu saya bagi. Kalau macam tu saya pun kena sediakan hadiah. Tapi saya nak bagi awak botol air. Boleh ke Mira? Kalau macam tu tak boleh. Selalunya diorang akan letak harganya lebih kurang. Contohlah kita beli bawah RM50. Baru ada. Jadi maksudnya awak kalau beli telefon, saya belilah Apple Watch macam tu. Jadi itu salah satu cara untuk kita berkongsi, bertukar senyuman dan juga berkongsi rezeki, betul tak? Dua-dua happy nanti. Yes, betul. Baiklah Mira, bercakap tentang makanan, sambutan perayaan dan sebagainya Mira. Kita ni kena juga jaga kita punya dalaman kesihatan ni Mira. Jadi kami nak beritahu kepada penonton tentang kebaikan habatus sauda dan juga minyak zaitun pula. Yes, betul tu. Jadi antaranya adalah makanan sunnahnya sangat tinggi khasiatnya. Betul tu. Yang kedua, penggunaan minyak zaitun dalam masakan atau makanan dapat membantu untuk mengurangkan kolesterol yang tidak baik. Dan sebelum kita nak terus beralih kepada info sihat, kita ada sesuatu di depan kita. Di mana kalau anda nak tahu apa itu, anda kena stay tune sebab sekarang kita akan teruskan dengan segmen Info Sihat. Tawaran hebat Suka Shop, Herbs Garden. Nak cuba cara tradisional? Dapatkan Olive Plus dari Herbs Garden. Kebaikan buah zaitun asli dengan serendah RM89 hanya di sukashop.com. Mesti penonton tertanya-tanya, kenapa kita berdiri, Eliza? Betul. Ada seseorang yang special. Yes, betul tu. Jadi tetamu kita yang pertama, ini merupakan seorang yang telah membanggakan nama Malaysia di peringkat dunia. Bukan salang-salang orang sebab beliau telah mengatasi 50 pesaing di Sports Palace di Durrës, Albania. Yes, dan dengan ini tanpa membuang masa, cue lagu. Dengan ini kami mempersilakan Marvin Hera, Miss Globe 2023. Tengok Mira. Cantik betul. Yes, cantik.
Manlin Kara, The Miss Globe 2023 Malaysia. Itu dia Miss Globe kita, selamat datang. Thank you. Okey, jom cepat duduk. Tapi sebelum tu, Alamak. I nak Eliza and Maya juga buat. Dia buat okey. juga. Sebab tu lagu tak berhenti kok, Mira. Faham. Okey, Mira, silakan awak dulu. Saya letak dulu handphone ni. Okey, silakan. Okey. 1, 2, 3. Mira Khan, Miss Kajang Malaysia. Pasal saya pula. Silakan. Eliza Hisham, Miss Johor Bahru. Silakan duduk. Silakan duduk. Kita jadi Miss Globe sekali hari ni, Eliza. Lain macam ya. Apa orang cakap, semangat pada hari ini, aura pada hari ini. Welcome. Selamat datang ke Suka TV. Terima kasih. Thank you for having me here. Gembiralah dapat macam bertemu bual dengan Suka TV. Tak sangka. But thank you for having me here. Ya, kita pun nak ucapkan terima kasih sebab tadi Betul. borak-borak katanya hari ni Manvin tak sihat. I mean sebab dah hampir 2 bulan macam like I've been travelling, so I haven't gotten the enough rest. But I'm happy to be here today. We only think positive, okay? We don't want to feel. Kita tak nak macam rasa lemah ke, nak rasa macam tak ada tenaga ke. So kita kena positif. Betul, semangat positif Betul, daripada semangat Miss positif Globe tu. ya. Jadi sebelum kita mulakan sesi soal jawab kan. Sesi temu bual pada hari ini, kita nak ucapkan tahniah. Kita di Hawa dan juga satu Malaysia ingin mengucapkan tahniah kepada Miss Globe kita, iaitu Manvin Kara. Miss Manvin kerana sudi datang dan juga tahniah atas pencapaian terbaru. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia and kepada family saya, kepada tim saya, Ratu Wanita Malaya, and of course not forgetting the Miss Globe organisation sebab mereka meletakkan kepercayaan atas saya, on Malaysia. So really, thank you so much. Itu dia. Jadi untuk pengetahuan semua kakak-kakak, abang-abang, makcik-pakcik di luar sana, Manvin bukan sahaja mencipta sejarah dengan menjadi rakyat Malaysia yang pertama. Tapi rakyat Malaysia yang pertama juga merangkul gelaran itu. Hebat tak hebat, Eliza? Jadi kita nak tanya, pada awal segmen ni kita nak tanya, apa perasaan you apabila dinobatkan sebagai Miss Globe 2023? Masa tu bila pegang tangan dengan Miss Spain tu, of course lah rasa gementar kan, menang kita. Berdua kan? Dia macam... So lepas tu fikir sebab setahun prepare kan, so of course nak menang kan. Betul. Tapi the moment they announce Malaysia tu, nampak benda yang teringat tu, dekat belakang skrin tu ada bendera Malaysia dilaungkan. Masa tu lah I rasa macam bangga, sangat bangga sebab semua harapkan Malaysia untuk dapat placement, right? So akhirnya kita dapat juga. Alhamdulillah. Tapi this is not one man's job, bukan I seorang je yang bersiap sedia untuk semua ni. Team I pun bantu, and then pageant lovers Malaysia, dia selalu bagi semangat, kata-kata semangat dekat I setiap hari, macam Setiap hari? Lepas tu bila I jalan-jalan pun, I pegang, I ada bendera Malaysia dalam beg tu, I ada. Sebab bila I rasa sedih, bila I rasa macam dah penat, I just have a look at my flag and it always brings me up again like, oh my God, Mami, you are here representing your country. Representing your people, so you cannot let them down. Macam tu ya, mendapat semangat. So of course I'm very happy, and I'm very happy sebab rakyat Malaysia semua bangga. So yes. Tadi you ada sebut yang ini bukan one man job, betul tak? Yes. Jadi mungkin you boleh ceritakan dengan lebih detail sedikit proses dan perjalanan untuk jadi Miss Globe ni. Of course dia tak senang. Kita semua lalui dugaan, kita semua lalui cabaran dalam hidup kan. So masa persiapan tu ada juga cabaran. Tapi of course this is not a one man's job, like I said. I have gone through so many obstacles and challenges throughout my preparation, and my team, Ratu Wanita Malaya, my national director Afir Razak, Nizam Jalil, Sheila Muhammad, Kak Shira Azmi, they are all part of my team. Banyak ramai lagi. Tapi my team, Ratu Wanita Malaya, were by my side, and they really prepared me tahu dari segi styling, dari segi catwalk, dari segi public speaking, how you carry yourself in public, macam mana you nak stand out, dengan semua negara lain tu.
So of course, kalau I seorang, of course saya tak tahu apa nak buat. Tapi dengan bantuan dari orang sekeliling, dari tim saya tu, I knew what I had to do. So dekat sana pun, every time, they would call me. Dekat sana pukul 6 pagi. Okay. Kat sini pukul... Tak, sorry. Kalau kat sana pukul... Kat sini pukul 6 pagi. Okay. Sana pukul 11 malam. Oh my god. Jadi mereka dari sini call awak. pagi-pagi Setiap hari sebab dia nak I macam... dia nak I macam up to date. Of course, dia tak nak I macam... terhege-hege, macam clumsy kat sana. So of course I owe this to my team, I wouldn't have done this without them. Tahniah juga kita ucapkan kepada tim Manvin. Betul. You guys did a great job. Yes, betul. Sebab kita tahu rakyat Malaysia ni memang sangat suka dengan benda-benda macam ni dan kita macam saya cakap tadi, kita always support this kind of pageant sebenarnya. Dan Manvin, thank you so much sebab wakil Malaysia ke sana dengan waktu dan sebagainya. Saya pasti awak pun tak cukup tidur, tak cukup rehat dan sebagainya. Tapi kita nak tanya juga, pernah tak Manvin terfikir untuk dapat rangkul gelaran Miss Globe 2023 tu? Sebab tadi dengar dia cakap setahun. Kan setahun perjalanan dan sebagainya. Pernah tak terfikir yang kali ni it's yours? Tak sangka. Sebab asyik kali kalau Malaysia ni dapat top 20 je, top 15 je. Tapi bila dah masuk top tu macam, oh my god, it's happening. It's really happening, Tapi tak pernah terfikir. sangka. Tapi of course bila dah dapat tu, of course fikir balik. Maybe it's all the hard work that I have put in with my team, with the motivation that I have gotten from everybody from Malaysia. We did this together. We made it happen. Ya, betul. Lepas tu tadi Eliza, Manvin ada cakap yang ada satu part bila yang top 2 tu, yang tinggal, finalis tu, kena pegang tangan. Betul tak? Betul. Ada satu soalan yang saya nak tanya. Okey, silakan. You tahu apa soalan? Okey, cuba teka. Tangan atas. Ya. Okey, tapi you jangan jawab dulu. Kita nak bagi penonton-penonton Tanya juga. Mungkin penonton boleh Google dulu apa yang tanya atas dan sebagainya. Tak apa, kita berehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Oh, yang tangan atas tu. I knew it. Ajar dengar. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan Miss Globe 2023 Manvin Hera. Jadi kita tanya soalan kat mesti penonton tanya tadi apa tangan atas kan? Tanyalah. Kita tanyalah. Itulah nak tanya. Saya selalu tengok dekat TikTok. So siapa yang letak tangan dekat atas tu dia adalah pemenang. So is it a myth or is it planned? Kita tanya terus. I think it's a myth. You think it's a myth? Yeah, sebab dia selalu katakan orang yang letak tangan ke atas dia selalu menang. Ya. Tapi tak tahulah, dia dah dari dulu lagi. Sebab kalau tengokkan Miss Universe juga, kalau tengok pageant lain pun dia semua tangan atas Tangan juga. atas menang kan? Tapi masa tu I nak juga letak tangan ke atas. Boleh kongsikan sedikit tak apa yang terjadi dengan Miss Pain tu? So tangan I ke atas. Lepas tu dia letak tangan dia ke atas. Pun I pun macam tak nak. I nak tangan I ke atas. Tak boleh tangan I ke atas. Lepas tu in the end saya rasa memang tangan I masa tu dah dekat atas. So dia pun tak boleh nak buat apa. Tak tahu, I rasa tangan I satu ke atas, tangan dia satu ke atas. So it was like balance. Macam balance lah. So it's better like that lah kan supaya kita we both manifest the winner energy. But in the end you see walaupun yes kita dapat placement tu tapi kalau tengok kan semua negara buat yang terbaik. Ya, Diorang semua cantik, semua berbakat, tahu tak? So macam of course macam nak bertanding tu bukan senang tau sebab diorang tu dah lah tinggi-tinggi lampai lepas tu lepas tu diorang tu dah lah boleh speaking dia, jalan dia. So tapi in the end kita berjaya. Alhamdulillah. Memang rezeki. Saya rasa kita semua ni perlu ada semangat macam Manvin. Yang mana tahu yang ni. Nak atas, nak juga nak atas. Nak juga nak atas. Jadi itu yang membuatkan kita rasa lebih macam mungkin lebih bersemangat. Macam that is my place. Claim it. Macam tu kan. betul. Fake it till you make it. I don't know. Fake it till you make it. Tak tahu dia relate ke tak tapi macam itulah dia umpama dia macam ni, don't give up until you make it, something like that. You know, never give up. Betul-betul. Yeah. Betul. Have faith
in everything that you do. Manifest that whatever that you desire until you get it. Something like that. Ya, sebenarnya betul sangat-sangat penting ya untuk kita manifest dalam hidup kita sebab tanpa kita sedar itu sebenarnya rewire otak kita untuk work towards Your that. Betul tak? subconscious mind tu dia macam, and then satu benda tu kita tak boleh berfikiran negatif. So bila kita berfikiran negatif tu we will have self doubt. Kita the word in Malay is Ragu. Kita ragu-ragukan kita punya kelebihan, kemampuan, our strength. So kita tak boleh ada fikiran. Ya, sekali-sekala tak apalah, tapi tak boleh selalu. You know, we must always have positive mindset. We must always have a good energy. So yes. Benda ni applicable kepada semua sektor. Tak kisahlah nak jadi apa pun. Kalau nak jadi Miss Globe ke Next Miss Globe 2020, 30 ke something kan budak-budak yang nak jadi Miss Globe, manifest awal. Macam saya, bagi saya manifest kejap. Manifest dulu kan. Yes. Tapi betul apa yang Aliza cakap. Dia bukan untuk pageant je. Dia untuk semua benda. You know, if you're studying medicine, if you're if you want to start a new business, apa-apa je, semua benda dalam hidup, tak kira apa Sektor sekalipun, industri sekalipun, you must have a positive mindset. Ya, betul tu. Sama juga dengan penonton-penonton Hawa kita yang tengah menonton sekarang ni. Walaupun kita duduk dekat rumah, mungkin ada yang suri rumah, tapi macam-macam benda yang kita boleh buat sebagai suri rumah. Kalau kita manifest untuk jaga kita punya anak-anak, kan betul tak? Of course. Tapi you can always start a business. You know, maybe do a own home bakery ke, batik ke, apa-apa wanita. You know, women can do anything. You know, you're powerful. You have so much of strength in you. So do it. Go ahead. Do not stop yourself. Betul tu. Dengan itu saya buat keputusan saya nak jadi model. Oh, keputusan. Saya setuju. Okey, silakan Mira. Sebenarnya Eliza, saya daripada tadi tertanya-tanya juga, apa ini di depan kita? Mungkin you boleh explain sikit, nampak macam... Yes, this is plug from the Miss Globe. Ini bandar Albania. Yeah, and it's known as Durrës. It's a very beautiful country, and it is surrounded by Adriatic Sea. Sangat cantik, sangat cantik. Yes, and of course. Jadi itu adalah dia punya castle. Yes, dia salah satu tempat bersejarah dekat Durrës juga. And ni tempat itu saya pergi juga yang kita lampai bendera Malaysia tu. Lepas tu dia orang rekod dari atas. Cantik. Betul. Lepas tu 360 tu memang it's like sea entire. Semua, the whole city. So beautiful, yes. So beautiful. And it was so windy up there. And this is the memories, like what we went up there, the memories that I will cherish forever. Yeah, forever. Really. Betul. Bukan senang kan nak dapat peluang pergi ke sana, menang lagi. Jadi kita di sini kita meraihkan kenangan kita bersama dengan you hari ini sebelum datang ke Hawa. Kongsikan perasaan dan saya tahu Marvin sangat busy ya. Sekarang ni kita tengok di social media dia ke sana ke sini jemputan dan sebagainya, dia masih lagi membuat waktu untuk kita di Hawa. Okey, silakan Mira. Soalan? Okay, jadi mungkin kita punya Marvin tak share sangat. So terbatuk-batuk. Tapi tak apa, jangan risau. Sebab sekarang ni kita nak minta you tips pula. Kalau ada di luar sana yang nak jadi model, mungkin you boleh bagi tips dari segi pergerakan badan, bila nak catwalk, dan penting tak sebenarnya pengetahuan kalau kita jadi model? Beauty pageant lah. Betul? Actually bukan, beauty pageant and modelling ni dia two different things. Really? Tapi saya rasa benda yang paling penting tu bila nak menceburi bidang industri ni, confident tu sangat penting. Confident. Confidence sangat-sangat penting. Let's say you baru, you're very new to the industry and you tak tahu apa nak buat. Tak apa, tanya orang, jangan rasa takut. Sebab kalau you tak tanya, you tak buat research, macam mana you nak stand out, macam mana you nak tahu apa yang nak kena buat, kan? So you kena buat research sikit, you kena pandai. Okay, if I want to become a model or if I want to become a beauty queen, what are the things that I must do in order to be one? Contoh macam I bila nak jadi model tu, jalan okay, still okay, tapi nak macam expressions tu I tak tahu. Lepas tu dari segi tu I tengoklah videos, lepas tu I belajar dari orang, lepas tu dari sana tu my catwalk coach Nizam Jalil dia ajak I dari segi expression, catwalk tu macam mana nak jalan macam catwalk tu,
And nak jalan macam beauty queen tu lain tau. Dia lain? Ya, dia lain. So dia kena macam semua ni kena tahu. So kalau you nak ceburi bidang modeling, you kena tahu macam mana model tu jalan. Kalau you nak ceburi bidang Ratu Cantik pula, Lain? Dia lain. Kalau Ratu Cantik dia the hips tu dia lebih kiri kanan kiri Melenggang lah, lebih melentik macam tu. Kalau model tu tegak je. No expression, tak apa-apa. Dia kena tahu, semua tu kena tahu. Tapi yelah, kalau nak jadi tu confident tu penting. So you kena tunjukkan dekat judges ke dekat juri yang duduk dekat depan-depan tu yang you boleh jalan, yang you ada. Kalau you ada ketinggian, make use of the height that you have. Kalau you ada muka cantik, make use of the beauty that you have. But then in the end, beauty fades over time. So no matter what you do in life, in the end, it's important that you treat people right. That you use the correct words, you don't hurt people's feelings. Kan semua tu penting. At the end of the day tu semua tu yang penting. Betul. So yes. But yes, confidence is the key to everything. Yes, betul. Tu yang Manvin cakap di awal tadi, fake it till you make it. You kena confident je. Walaupun you tak ada, you belajar dan you confident. Itu yang orang nak tahu. Sebab sometimes confident ni boleh membantu persepsi orang terhadap kita sebenarnya. Betul tak? And then kalau you tak ada confident, kalau orang buat you rasa macam tak boleh lah. You pun you takkan rasa affected tau. Macam sebab you tahu you boleh. Yes, you betul. tahu you ada dalam diri you tu, you tahu you boleh. So kalau apa yang orang kata pun, whatever people say to you, you know, you wouldn't let it affect you. That is. I suka benda tu. Sebab apa? Sebab kita sekarang ni manusia, kita hidup dengan masyarakat. Kita tak boleh nak elak benda tu. Tapi kadang-kadang orang bercakap ni kita ambil. Itu salah kita sebenarnya. Kita kena confident je sebenarnya. Ya, selain daripada silakan. Confident and also like I said, kita tak boleh Memperkecilkan orang lain. Yes. At the same time, walaupun you rasa macam you hebat, jangan sesekali memperkecilkan orang lain. You must always be humble. You must always have a good heart in everything you do, in everything you say. That's what I believe in. Authenticity is very important. It's very important. Okey, Manvin, sebelum kita tutup segmen ini, saya nak tanya. Sebenarnya kita selalu tengok kalau dekat sekolah kan, ada budak-budak yang buat pertandingan cita-cita dan sebagainya. Ada dah budak-budak yang pakai macam Ratu Kebaya, Miss Pageant and everything kan. Mungkin Miss Globe sendiri boleh beri ucapan kepada mereka supaya mereka teruskan. Walaupun apa saja kawan-kawan mereka cakap pun, mereka boleh teruskan juga cita-cita mereka tu. Silakan. Of course. Kepada semua budak-budak sekolah ke, tak kira budak-budak sekolah ke, siapa-siapa je pun. Kalau you ada sesuatu dalam hati and minda you nak capai sesuatu, buat je. Do not stop yourself. Walaupun you baru umur 17 tahun and you nak start business, buat je, tak apa. Failure is the key to success. You akan fail. Tanpa you gagal, you tak akan belajar, you tak akan ada pengetahuan untuk betulkan apa yang you buat salah tu. So you buat je. Start awal, jangan start lambat. Of course you wouldn't want to regret it. I wish I started at the age of 18 kan sebab but then I started last year. Tapi tak apa, you know. It's for the best. But really, my advice to everyone out there, start now. If not now, then when? Ya, betul. So go all out. You do what you do best and be the best version of yourself. Itu dia kata-kata semangat daripada Manvin Hera. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Manvin sebab berada di sini. Jadi adik-adik sekalian ataupun siapa-siapa je yang sedang menonton sekarang, ingat confidence is the key dan kena berbudi bahasa dalam apa jua yang kita buat ya. Dan sekarang ni Eliza, kita sebenarnya nak berehat sebab rasa macam dah penat sangat ni bercakap. Betul. Tadi saya dah bercakap Miss Malay. Jadi kita kena berehat sebentar. Kita kembali selepas ini. Thank you so much. Thank you. Musim-musim perayaan ni Eliza, tak pernah saya sangka catwalk bersama Miss Globe 2023. Betul. Itulah apa kita cakap, untung kita. Tapi Mira, keseronokan kita tak terhenti di situ. Ya, betul. Kalau tu. tadi kita ada Miss Globe
2023. Mira, sekarang kita ada siapa, Mira? Sekarang ni Eliza kan Hai. zaman-zaman healing. Zaman-zaman healing kan? Ni, Ha. so kita kena pergi piknik. Betul. So bila kita pergi piknik, hari ni tetamu kita ni ada nak promosikan lagu terbarunya yang bertajuk Piknik. Piknik. Maksudnya penonton dan Mira, dia seorang penyanyi. Iya, betul tu. Jadi sekarang kita bersama dengan Yini di studio. Apa khabar? Hi. How are you? I'm good. I'm feeling great. Happy betul Yeah. Sorry lah terpaksa ambil you daripada family hari-hari Christmas macam ni. Oh, tak apa. Okey, My pleasure to be here. Nanti kita tukar-tukar hadiah. Ya, betul. Okey, untuk di awal segmen ni mungkin ada penonton yang tak kenal ini lagi dan sebagainya. Minta perkenalkan diri dan apa dari mana dan sebagainya. Silakan. Okay, so saya nama Yini dan saya seorang singer-songwriter dari Subang Jaya. Okay, then kadang-kadang saya perform dengan band saya ataupun kadang-kadang saya perform soloist singer-songwriter artis lah. Tapi most of the time saya suka menulis lagu original kerana dia menceritakan my experience in life and my stories. Itu dia, kita ada budak Subang Jaya. Studio. USJ. USJ people. Macam tu. Tadi memandangkan hari ini hari Natal kan. Mungkin you boleh ceritakan dulu dengan penonton apa rutin atau aktiviti yang you selalu buat dengan family. Oh, usually Christmas keluarga dan kawan-kawan saya selalu panggil lepak ke kat rumah, buat Christmas dinner, exchange gifts, ya semua tu. Tapi ya itu just for fun lah. The main point is just to meluangkan masa dengan kawan-kawan dan keluarga. Okey. Kalau dulu kan masa ini kecil-kecil ada tak pengalaman yang ini tak boleh lupa lah masa hari Natal, sebab kami tak menyambut hari Natal. Jadi kami nak tahu juga mungkin ada boleh kongsikan pengalaman masa kecil yang tak boleh lupa, yang kelakar ke kan? Ya, boleh. Zaman when I was a kid, right? Mak saya dia ada apa tu? Daycare dia. Dia ada daycare dia. So hari-hari saya main-main dengan kawan-kawan tu. So sebagai the owner of the daycare, dia selalu buat macam Christmas party. So every year kami akan main dengan kanak-kanak dia, buat cookies ke apa yang macam like group. Ya, ramai-ramai dengan kawan-kawan semua kat daycare. Jadi maksudnya ini ramailah kawan-kawan. Betul. Mak dia buka daycare, ramailah kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia yang lagi tua, lagi muda, semua ada Semua ada. 3 years old pun ada. 3 years old pun ada. Ya, semua. Sekarang ni you pergi lagi tak daycare your mom? Dia sudah end dia punya daycare sebab anak-anak semua sudah dah besar. Okey. Anak-anak pula yang cari duit sebab betul. ini pun menulis lagu, menyanyi dan sebagainya. Betul tu. Bercerita pasal menulis lagu, Eliza. Mungkin Yini boleh ceritakan perasaan Yini sekarang setelah mengeluarkan single pertama. Oh, Piknik. I was very excited. Tapi saya bukan macam nervous sangat kerana saya buat song ini untuk macam passion project je. Itu bukan untuk dapat ke attention ke apa. Itu memang passion project. Tapi saya got a lot of support from friends and family. Dia semua share kat Instagram, sini share on story, semua tag saya. I'm very happy that I got a lot of support lah from my friends and family. Alhamdulillah. Dan itu adalah satu benda yang besar sebab kalau kita sebagai seorang penyanyi macam ini pun dia menulis lagu, dia penyanyi dan sebagainya. Bila dapat support daripada kawan-kawan terasa macam macam tu. Macam indahnya. Okey, kita nak tanya pula tentang lagu Piknik tu. You tulis sendiri betul tak? Ya. Jadi apa yang membuat you terinspirasi untuk tulis lagu ni sebenarnya? Actually, this story, right, dia pelik sikit. Okey, kongsikan kepada kami. Itu yang kami nak dengar. I was at this Merdekaya watching my friend's show. Okay. So suddenly my friend, dia came to me. Dia kata like, Yini, saya ada show next week tau. Tapi saya need someone to open the show for me. And you kena buat lagu original. Tapi that time when he invited me, saya tak ada original. So dia katalah, okay, you can start writing lagu original then perform untuk my open mic. Masa tu juga you buat?
Masa tu saya perform cover semua I je. see. Saya tak Okay. perform lagu original. Okay. Yeah, so dia kata like, oh, why not you come and open my show for me? Then I was writing songs. And saya seorang like saya suka pergi outdoor, tengok clouds ke, enjoy the park. So saya like, oh, why not write a song about picnic? Ya, saya memang suka piknik banyak-banyak lah. So that's why I wrote the song. Yeah. Okey, tapi kalau kita lihat Eliza daripada lirik lagunya, saya tak ingat sangat lirik lagu dia, tapi yang bermaksud dia pergi piknik tapi dia bawa pet dia. Okay. Apa tu? Kenapa macam tu? Yeah. So piknik ini dia punya message sangat simple je. So it's like you nak invite your date to a picnic. Kerana sekarang ada banyak date ideas yang sangat boring lah, macam watch movie lah. Mahal lah sebenarnya cerita yang typical idea tu dan tapi sebagainya. picnic is fun because you can cook together and semua. But in the song, saya tulis yang saya bawa pet kerana it's like, you know, the funny part between a couple, like, oh, my love is my pet, not you. Yeah, so I bring my pet, not you. It's So like rasa macam ni sikit lah, macam excuse me, you are yeah. replaceable but my pet is not replaceable lah. Macam tu lah. Yeah. Oh, I like that sebab dia balik so tarik-tarik tali sikit kan. Baru seronok. Mahal. Okey, baiklah. Sebenarnya lepas ni kita ada banyak lagi nak tanya, betul tak? Betul. Banyak benda yang kita nak kupas mengenai lagu ni, tapi kita kena rehat. Kita kena berehat sebentar. Ini kita kena berehat sebentar, okey? Okay. Alright, kita akan berehat sebentar. Anda jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami dalam program Buah Bicara Hawa, inspirasi wanita masa ini, wanita luar biasa. Baiklah penonton, selamat kembali. Ya, betul. gitu. Jadi bila seperti biasa di Hawa, kalau kita dah berdiri, maksudnya Yini akan menyanyilah. Sebagai seorang penyanyi, kita tak akan tinggalkan hari cuti kita dengan tanpa hiburan, betul tak? Betul. Jadi sebelum tu saya nak tanya Yini, tadi Yini dah cakap lagu ini dihasilkan apabila kawan Yini bagi tahu, I ada show next week. I need you to perform, betul tak? Jadi saya nak tahu juga macam mana dalam masa seminggu tu proses menulis tu. Stres tak sebenarnya? Tak stres sangat. Tak stres Tetapi sangat? lirik semua dia very inspired in your head. So you just write with the guitar and all. Yeah. Okay. Jadi no pressure. Dia cuma macam tulis tulis macam tu je lah maksudnya. Dia pula suka alam semula jadi. Jadi senanglah dapat ilham. Betul. Okay. Jadi kalau kita tengok Eliza, dalam music video dia pun santai-santai, berpiknik. Jadi lepas you tulis tu terus buat music video? It was like a 1-month break. So after I write the song, saya buat production, recording semua dalam 1 bulan. 1 bulan. Dan Okay. selepas saya release single tu, saya buat music video. So after that saya buat music video. Itu dia so cute. Yelah, vibe macam santai-santai. Ya. Nak tanya macam masa kayuh basikal tu ada tulis lagu juga ke? Sambil-sambil. Mana tahu tengah tulis basikal tu lirik masuk tulis. Lagu baru basikal. Lagu baru. Betul-betul. Okey, ini. Silakan dulu. Silakan Mira. I tertanya-tanya sebenarnya Eliza, sebab kalau kita tengok perwatakan tadi, ada banyak-banyak perwatakan. Jadi apa sebenarnya konsep dalam piknik ni? Dia originally dia 4 karakter yang different. Oh, 4 so karakter. dia macam satu girl yang fall in love with this guy dan dia ada kawan-kawan yang Yang lain lah. lain, Yang dia lain. just hang out. Okay, so it's like a group of friends, seorang jatuh cinta. So lagi 3 orang tu macam support dan sebagainya macam tu. Itu biasa penonton sebab kita dalam Malaysia ni kita tak ada seorang, kita ada kawan-kawan baik kita. Bak kata orang penonton BFF. Kalau jatuh cinta mesti bercerita, betul tak? Betul tu Eliza. Dia tak sempat jatuh cinta, crush dia pun dah cerita. Kan? Yes. Okey, ini apakah harapan you untuk lagu Piknik ni? Sebab you tulis yang pertama untuk perform kawan. Tiba-tiba dia meletup, dapat sambutan. Jadi apa harapan you lepas ni untuk lagu Piknik? Harapan saya sangat simple dan easy. I just wish everyone would love the song dan lagu ini boleh jadi lagu yang menyenangkan hati orang
kalau dia sad ke apa, dia boleh listen to it and feel happy. Betul. Boleh vibe lah. Iza. Dia macam kita vibe lah. Tak selek lah. Tak selek. Suka sejak YB Fahmi datang. Suka betul. Okey, jadi mungkin sekarang you boleh kongsikan media sosial you dan macam mana nak dengar lagu you. Betul. Actually, saya release dia dalam banyak-banyak different platform. Okay. Tapi yang the main tu dia Spotify, YouTube, Instagram Music, Apple Music juga ada. Music pun ada. Yeah. So actually, as long as any online platform, you boleh cari Piknik lah. Itu Okay, dan dia. saya rasa pun bila kita dengar lagu ni, kita tahu kita dah masuk tahun baru. Betul. Tak? Jadi kita nak wrap up 2023 kita ni boleh pakai TikTok lagu Piknik. betul. Sebab lagu Piknik ni very calm, very cheeky, something like that. So boleh wrap up dengan lagu Piknik. Yes. Alright. Jadi terakhir sebelum kita tutup episod pada hari ini, kita nak minta Yini kongsikan ucapan Hari Christmas kepada penonton Hawa. Silakan. Okay, so Merry Christmas semua. You can have your Christmas dinner apa ke, but maybe we can go for a picnic. Simple je. Okey, jadi sekarang ni tibalah masanya untuk kita dengar Yini nyanyikan lagu Piknik dalam segmen Merdunya Suara. I've been writing songs under the moonlight, and this one's about you, babe. Hey, come closer to me, so you get what I mean. How was your trip? I'm talking about the one you went with me. How was your movie? Guess it was bad, but was it better with me? How was your day? Oh damn, it's already 6 when I got out of bed. Sorry for making you wait, but the first thing I did was reply to your text. Sunday morning, rain's not falling. It's calling for a picnic. Would you wanna join me? Hey, I'm bringing my love to a picnic. Not you, but my little pet. Sorry, I'm a little quirky, but I really, really want you to join me. B-I-C-N-I-C. Please, please, baby, please. B-I-C-N-I-C. I love to spend time with you, making coffee. B-I-C-N-I-C. No other man's gonna be this sweet. I'm asking you for the last time. Could you please join me for this one time, one time? Do you think it's foolish for someone like me to be so lovey-dovey? Don't you think it's kind of funny that both our feelings are lost at sea? Words of affirmation, boy, I'm pretty sure that's what you need. And all I need is just you, me, buying groceries. B-I-C-N-I-C. Please, please, baby, please. B-I-C-N-I-C. I love to spend time with you, making coffee. B-I-C-N-I-C. No other man's gonna be this sweet. I'm asking you for the last time. Could you please join me for a 1, 2, 3, 4? B-I-C-N-I-C. Picnic. B-I-C-N-I-C. Picnic. B-I-C-N-I-C. Picnic. Tell me, is it love you see? Hello, what you doing? Busy little bee. Picnic tomorrow? It's 4 p.m., okay? Alright, I'll see you then. B-I-C-N-I-C. Picnic. B-I-C-N-I-C. Picnic. B-I-C
It's not just a picnic. Do-do-do-do. Let's just feel the wind. I'm asking you for the last time. Is this where you want us to be?